Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Pada hari ini saya akan membentangkan kajian yang bertajuk Analisis Faktor yang mempengaruhi keinginan penggunaan pembayaran mudah alih kod QR dalam kalangan pengguna di Malaysia. Subtema persidangan pada hari ini adalah ekonomi dan perniagaan. Saya, Fadila Nur binti Ismail, akan membentangkan kajian pada hari ini. Bermula dengan latar belakang kajian. Menurut Filiponti tahun 2016, kaedah pembayaran mudah alih kod QR merupakan salah satu daripada teknologi kewangan, iaitu financial technology atau lebih dikenali sebagai fintech. Kaedah pembayaran mudah alih kod QR telah menjadi saluran yang penting dalam transaksi kewangan pada hari ini kerana ianya lebih selamat dan lebih mudah. Kod QR merupakan kod dua dimensi yang merekodkan maklumat simbolik data dalam paparan blok corak yang tertentu yang berwarna hitam dan putih. Malaysia telah mengaplikasikan penggunaan pembayaran mudah alih kod QR ekoran daripada pelancaran standard QR nasional pada tahun 2019 yang juga kini dikenali sebagai Duit Now QR. Maka kajian ini akan mengkaji faktor-faktor yang boleh mempengaruhi keinginan penggunaan pembayaran mudah alih kod QR dalam kalangan pengguna di Malaysia. Seterusnya, persoalan kajian. Bagi kajian ini, persoalan yang pertama adalah adakah pengguna di Malaysia menggunakan pembayaran kod QR kerana mereka mementingkan faktor keselamatan dalam transaksi jual beli? Persoalan yang kedua, adakah pengguna di Malaysia mementingkan kemudahan penggunaan pembayaran mudah alih kod QR berbanding pembayaran tunai? Persoalan yang ketiga, adakah pengguna di Malaysia memilih pembayaran kod QR kerana manfaat pulangan wang dan potongan harga ketika membuat pembayaran menggunakan kod QR? Persoalan yang keempat, adakah seseorang pengguna di Malaysia dipengaruhi oleh ahli keluarga, rakan sebaya atau masyarakat untuk mereka menggunakan teknologi pembayaran kod QR? Dan persoalan yang kelima, adakah pengguna di Malaysia berminat menggunakan pembayaran kod QR kerana terdapat paparan interaktiviti yang menarik? Maka ini membawa kepada objektif kajian, iaitu yang pertama untuk mengenal pasti kepentingan faktor interaktiviti paparan muka pengguna yang menarik dan menghiburkan yang terdapat pada pembayaran mudah alih kod QR. Objektif yang kedua, untuk mengkaji kepentingan faktor penggunaan kod QR boleh meningkatkan prestasi pengguna untuk berbelanja dengan lebih efisien. Objektif yang ketiga adalah mengenal pasti kepentingan faktor usaha dan tenaga yang diperlukan untuk penggunaan kod QR adalah sedikit. Objektif yang keempat, untuk mengenal pasti kepentingan faktor penggunaan pembayaran mudah alih kod QR adalah sangat memudahkan urusan transaksi pembayaran. Objektif yang kelima adalah untuk mengenal pasti kepentingan faktor pengaruh sosial ke atas penggunaan pembayaran mudah alih kod QR. Objektif yang seterusnya adalah untuk mengkaji kepentingan faktor jangkaan keselamatan dalam menggunakan pembayaran mudah alih kod QR. Objektif yang seterusnya adalah mengkaji kepentingan faktor persepsi keprihatinan pengguna terhadap penerimaan pembayaran mudah alih kod QR pada masa hadapan. Yang terakhir adalah untuk mengkaji pertukaran kognitif antara manfaat yang dirasakan daripada penggunaan pembayaran kod QR dengan kos monetary untuk menggunakan teknologi tersebut. Maka ini membawa kepada metodologi kajian. Model kajian akan dirangka berdasarkan model teknologi acceptance model TEM dan juga model UT-AUT2. 10 pemboleh ubah yang digunakan dalam kajian ini adalah pertama, kebergunaan yang dirasakan, memudahkan keadaan, pengaruh sosial, jangkaan prestasi, motivasi hedonik, jangkaan usaha, nilai harga, kemudahan penggunaan, jangkaan keselamatan, dan yang terakhir adalah niat untuk menggunakan kod QR. Maka borang soal selidik diedarkan secara atas talian menggunakan Google Form dan saiz sampel adalah seramai 100 orang pengguna di Malaysia. Maklum balas responden dianalisa menggunakan perisian SPSS dan Smart PLS 3.0. Teknologi acceptance models menjelaskan tingkah laku pengguna komputer seperti yang ditunjukkan dalam rajah berikut. Model asas TAM ini merangkumi dan menguji dua indikator khusus, iaitu persepsi penggunaan dan juga kemudahan penggunaan. Dan metodologi yang seterusnya adalah menggunakan model Unified Theory of Acceptance and Use of Technology 2 atau singkatannya UT-AUT2. Dalam model ini, pemboleh ubah yang digunakan oleh
Venkatesh ETAL tahun 2012 adalah jangkaan prestasi, jangkaan usaha pengaruh sosial, memudahkan keadaan, motivasi hedonik, nilai harga dan tabiat. Pengkaji telah memasukkan satu unsur pemboleh ubah baharu iaitu jangkaan keselamatan. Menurut Ooi dan Tan 2016, jangkaan keselamatan merujuk kepada persepsi perlindungan risiko terhadap pembayaran mudah alih kod QR, terutamanya risiko kehilangan data peribadi yang boleh mengakibatkan kerugian kewangan. Oleh itu, faktor keselamatan merupakan isu yang sensitif dalam penggunaan pembayaran mudah alih kerana ianya melibatkan kewangan dan akan mempengaruhi keputusan seseorang individu untuk menggunakan pembayaran mudah alih kod QR. Dapatan utama kajian ditunjukkan dalam raja berikut, iaitu yang pertama, ringkasan statistik deskriptif. Jadual 1 menunjukkan demografi responden yang telah memberi maklum balas soal selidik ini. Majoriti responden merupakan golongan lelaki iaitu sebanyak 54% dan majoriti responden berumur dalam lingkungan 23 sehingga 27 tahun. Tahap pendidikan bagi majoriti responden yang menjawab soal selidik ini adalah ijazah sarjana muda dan pekerjaan mereka merupakan pelajar, penjawab awam, pekerja sektor swasta, bekerja sendiri atau tidak bekerja. Dapatan kajian di bawah menunjukkan rangka model kajian analisa yang telah dianalisa menggunakan perisian Smart PLS 3.0 dengan menggunakan ujian Chromba Alpha. Chromba Alpha merupakan ukuran yang digunakan untuk menilai kebolehpercayaan atau ketekalan dalaman sekumpulan data atau item ujian. Dengan kata lain, kebolehpercayaan pengukuran yang diberikan merujuk kepada sejauh mana ia mampu mengukur konsistensi bagi setiap item ujian. Chromba Alpha dianalisa dengan menghubungkan skor untuk setiap item skalar dengan setiap jumlah skor untuk setiap pemerhatian dan kemudiannya akan membandingkan dengan variance bagi semua skor item individu. Menurut Hai ETAL tahun 2013, skor kebolehpercayaan yang diukur oleh Chromba Alpha harus melebihi 0.7 untuk dianggap boleh diterima. Bekali alfa yang kurang dari 0.5 biasanya tidak dapat diterima, terutamanya untuk skala yang dianggap tidak dimensi. Maka berdasarkan hasil kajian, pemboleh ubah keselamatan yang dirasakan mempunyai nilai Chromba Alpha 0.8 yang membuatkannya ia boleh dipercayai sebagai faktor yang mempengaruhi keinginan penggunaan pembayaran mudah alih kod QR di Malaysia. Pemboleh ubah seterusnya pengaruh sosial iaitu mempunyai nilai Chromba Alpha 0.82 juga menunjukkan pemboleh ubah ini boleh dipercayai. Faktor memudahkan keadaan menunjukkan nilai Chromba Alpha 0.719 iaitu lebih rendah daripada 0.75, namun ianya masih boleh diterima bagi kajian ini. Manakala faktor jangkaan usaha mempunyai nilai Chromba Alpha 0.3 membuatkan jangkaan usaha ini merupakan faktor yang tidak signifikan dalam mempengaruhi keinginan penggunaan pembayaran mudah alih dalam kalangan pengguna di Malaysia. Seterusnya adalah perbincangan kajian. Jangkaan keselamatan merupakan aspek yang paling dititik beratkan oleh pengguna untuk membuat pembayaran mudah alih kod QR. Ini kerana sejak COVID-19 merebak di Malaysia bermula tahun 2020, rutin penjarakan sosial telah menjadi norma baharu bagi mengelakkan mereka dari bersentuhan tangan ketika membuatkan pembayaran tunai. Maka bank tempatan juga menggalakkan setiap pemilik perniagaan yang mendaftar akaun semasa dengan mereka untuk menggunakan teknologi pembayaran kod QR dalam transaksi jual beli dengan pelanggan masing-masing. Implikasi pengaruh sosial terbukti mempengaruhi niat tingkah laku individu untuk menggunakan pembayaran mudah alih kod QR dalam transaksi pembelian. Pengguna telefon pintar juga menjangkakan penggunaan pembayaran mudah alih kod QR adalah sangat mudah dan tidak membebankan. Hasil kajian ini boleh memberikan gambaran strategi pemasaran bagi firma dan perniagaan tentang bagaimana mereka boleh menarik pelanggan untuk berbelanja di kedai mereka. Cadangan kajian akan datang adalah yang pertama untuk memperbesarkan saiz sampel kajian yang mana ianya boleh meningkatkan potensi kebolehpercayaan konstruk dengan lebih tepat dan berkesan. Cadangan saiz sampel kajian haruslah melebihi 300 orang sampel kajian yang mana majoritinya harus terdiri daripada golongan bekerja berumur 20 tahun sehingga umur persaraan 55 tahun. Malah kajian ini juga boleh diperluaskan ke negara membangun yang lain yang mana teknologi pembayaran mudah alih juga semakin berkembang pesat. Dan yang terakhir adalah
Penambahan kriteria konstruk kajian juga boleh dipertimbangkan untuk kajian akan datang, iaitu seperti faktor kesesuaian ataupun faktor personaliti individu. Seterusnya adalah kesimpulan kajian. Yang pertama, kajian ini dapat memberi impak kepada institusi kewangan, tempatan dan juga teknologi kewangan di Malaysia yang mana semakin berkembang pesat. Yang kedua, ianya boleh membantu usahawan dalam memahami tingkah laku pelanggan mereka selaku pengguna telefon pintar. Yang ketiga, ia mampu memberi gambaran strategi bagi firma perniagaan untuk mereka membuat pemasaran dalam usaha menarik minat pelanggan untuk berbelanja di kedai mereka. Dan yang keempat, faktor signifikan seperti jangkaan keselamatan, pengaruh sosial, jangkaan prestasi dan motivasi hedonik harus dititik beratkan. Sekian, terima kasih.